seterusnya. Tahu tak kelas apa ni? Tahu tak kelas subjek apa ni? Matematik. Oh, kenapa sedih je? Matematik je sedih Okey, sekejap. Kita sambung yang semalam punya. Kita yang graf dah buat kan semalam? Betul tak? Sudah cikgu. Sudah kan? Yang ni dah? Yang ni sudah? Pun sudah. Okey, cikgu lupa. Yang ni? Itu macam sudah lah, dah ingat pula. Okey, yang lain ingat tak? Cikgu rasa macam belum ke sudah? Macam ya pun macam sudah kan? Betul? Cikgu rasa yang dua ni tak bincang kan? Betul tak? Ya, yang dua tu belum cikgu. Okey, tak apalah cikgu bincang yang ni B. Okey, yang lain ni tak masuk ke kelas cikgu semalam? Okey, kita tengok dia beri bahawa 6Y tambah 2X kuasa 2 sama dengan 2K. Dia kata ungkap X dalam sebutan Y dan K. Awak pernah tak jumpa perkataan macam ni? Ungkap X, lepas tu dia suruh dalam sebutan apa-apa. Pernah tak jumpa ayat ni? Pernah. Ayat lebih kurang ni. Pernah. Pernah, okey. Yang lain pernah tak? Pernah. Pernah, okey. Kalau ayat macam ni, apa yang perlu awak tahu? Satu, kita kena tahu soalan. Ungkap X. Maksud ungkap X adalah dia nak jawapan dalam X. X kena sama dengan, kena X ni sama dengan. Maksudnya dia nak jawapan X berapa. Jadi dekat jawapan kena ada Y dengan K. Maksudnya dalam jawapan kita kena sebut Y dengan K. Contohlah, cikgu bagilah. Cikgu bagi contoh jawapan yang ni adalah nilai X dia adalah 3Y tambah K. Maksudnya, inilah jawapan dia. Maksudnya, ungkap X. Nak cari nilai X tapi dalam jawapan dia kita sebut Y dengan K. Faham tak korang? Maksud dia apa sebenarnya daripada perkataan ni? Faham tak? Faham. Okey. Jadi, bila awak dah faham ungkap X dalam sebutan YK, contohlah soalan bagi tahu ungkap Y dalam sebutan A dan B. Jadi, awak kena cari ungkap Y. Cari Y sama dengan berapa, dalam jawapan tu kena ada huruf A dan huruf B. Faham? Faham? Faham cikgu. Okey. Jadi di sini dia kata ungkap X dalam sebutan Y dan K. Jadi dalam exam awak buat je macam ni. X dalam sebutan Y dengan K. Buat je macam ni. Untuk awak faham. Maksudnya macam mana ni? Saya kena cari X sahaja. Okey, jadi kita salin balik soalan dia. 6Y tambah 2X kuasa 2 sama dengan 2K. Sekarang nak X sahaja kat depan. Maksudnya X di sini sama dengan. Jadi kita kena buat macam mana biar X sahaja di sini. Caranya adalah kita kena pindah lah. Yang tiada kaitan dengan X kita kena pindah. Kenapa kita nak pindah? Sebab kita nak X sahaja. Macam ibaratnya dalam rumah tu kita nak adik bongsu je. Yang lain tak nak. Jadi mestilah yang sulung ke, yang tengah ke, kena keluarlah rumah. Kena ada yang bongsu je lah dalam rumah tu. Ibaratnya ni lah. Dia nak X sahaja. Jadi yang tiada kaitan dengan X, kena keluarlah. Faham? Faham korang? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Jadi di sini apa yang kita kena keluar? 6Y kena keluar. 2 kena keluar. Kuasa 2 kena keluar. Yang tinggal X je. Betul? Betul tak? Betul cikgu. Okey. Jadi
untuk kita nak keluar ni, cara nak keluar jangan suka-suka hati keluar. Dia ada cara dia juga. Maksudnya dia kena sopan juga, kita nak keluar kena keluar juga. Kena keluar apa cara elok, bukan keluar ikut tingkap. Ibarat macam tu lah. Jadi caranya, cara nak keluar adalah kita keluar iaitu pindah yang jauh, paling jauh dahulu dengan X. Okey, awak rasa 6Y antara 6Y 2 dengan kuasa 2, yang mana duduk paling jauh dengan X? X di sini maksudnya yang mana jarak dia antara paling jauh di sini? 6Y. 6Y lah. Kenapa 6Y? Sebab 2 ni sebelah X, kuasa 2 pun sebelah X. Faham tak korang? Faham. Faham cikgu. Okey, yang paling jauh adalah 6Y. Jadi kita pindahlah 6Y, pindah datang sini. Nak pindah, kita kena pindah melepasi garis sama dengan. Ada pelajar dia pindah-pindah sini. Pindah tempat je. Ibarat macam ni, kalau pindah sini, pindah tempat je lah. Kita nak pindah keluar. Kalau pindah keluar maksudnya kena pindah lepas sama dengan. Okey. Jadi kita pindah, anggaplah yang ni tak ada dah. Jadi kita salin balik yang kita tak pindah. Tinggallah 2X kuasa 2. Yang kita pindah, yang ni kekal ada di sini. Kita pun tiba-tiba pindah 6Y datang sini. Jadi 6Y ni dalam bentuk positif ke negatif? Tambah ke tolak? Kat depan ada tolak tak? Tiada. Tak ada. Jadi maksudnya dia tambah. Kalau kita nak pindah, tak cara simbol akan berubah. Contoh dari tambah kita pindah jadi tolak. Jadi dari tolak kita pindah jadi tambah. Dari darab kita pindah jadi bahagi. Dari bahagi kita pindah jadi darab. Dia macam ni. Okey, jadi 6Y. Kita pindah 6Y sekaligus. Maksud pindah sini. Tepi 6Y adalah positif. Pindah jadi negatif. Okey, negatif 6Y. Okey, sekarang baru hilang 6Y. Ada lagi 2 dengan kuasa 2. Okey, kalau awak jumpa 2 dengan kuasa 2, kalau kita jumpa kuasa dengan yang tepi dia, kita kena pindah yang tepi dahulu. Maksudnya kita kena pindah 2. Okey, awak tengok 2 dengan X dalam bentuk darab ke bahagi? 2 dengan X. 2 dengan X. Maksudnya kita nak pisahkan 2 ni dengan X. Dia dalam bentuk apa? Contohlah cikgu buat 2 darab Y jadi 2Y cara tulis dia. Okey, 2 darab X. Maksudnya 2 apa? Bahagi. Okey, ni 2 betul bahagi. Jadi di sini 2 apa di sini dulu? 2 darab X. 2X. X. Okey. Jadi 2 dengan X kita pisahkan dia. Kalau yang ni kita tak perlu pisah. Sebab apa kita tak perlu pisah? Sebab kita nak pindah sekaligus. Faham tak korang? Sebab tu kita buat positif dengan negatif, bukan darab dengan bahagi. Faham tak? Faham cikgu. Okey, kalau yang ni kita nak pisahkan 2 dengan X. 2 dengan X dalam bentuk darab. Jadi dalam bentuk darab kita pindah jadi bahagi. Jadi okey, bagus. Jadi anggaplah 2 ni dah tak ada. Salin balik. X kuasa 2 salin balik. Sama dengan 2K tolak 6Y. Pindah. Yang ni darab, pindah jadi bahagi. Buatlah. Ni. Okey, sekarang tak sampai lagi apa yang kita nak. Kita nak X sahaja. Okey, nak X sama dengan 2K tolak 6Y bahagi 2. Nak hilangkan kuasa 2 maksudnya kita kena punca sebelah ni. Faham? Faham tak? Kita nak bawa 2 ni, kuasa 2 pindah sini maksudnya punca. Kena puncakan dia. Boleh tak korang? Dah faham lah cikgu. Tak faham? Ya. Okey, macam ni. Kalau kuasa 2, kita nak pindah dia, maksudnya kita pindah kuasa 2 ni adalah melalui punca. Punca ni sebenarnya macam ni lah. Ibaratnya kita nak buang kuasa 2, kita bawa kuasa 2 belah ni, tapi kita tukar kuasa 2 tu kepada punca.
Faham tak? Faham. Contohlah, dalam exam, dia bagi macam ni. X kuasa 2 sama dengan 4. Nak cari X sahaja. Dia nak X sama dengan berapa? Cara tekan kalkulator, awak buat X sama dengan 4 kuasa punca 2. Tekan kalkulator, punca kuasa 4. Punca 4. Dapatlah berapa? Faham tak? Dia macam ni. Memang matematik, kalau kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena ni, adakan benda ni kat tepi. Pindah jadi ni. Boleh ke? Boleh tak? Boleh, Boleh. cikgu. Boleh? Okey. Contoh, sebab biasanya memang matematik macam ni. Contohlah, dia kata Y kuasa 2, dia nak Y sahaja. Dia bagi Y kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan 6. Awak nak cari Y sahaja, buat Y. Sebab dia kuasa 2, pindah kuasa 2, kita pindah dia jadi macam ni, ni. Tekanlah kalkulator, punca 6 ni dapat berapa? Boleh? Boleh? Boleh. Cikgu. Okey, dia sama konsep dengan yang ni. Sebab tu kita buat punca. Okey eh? Okey kan? Okey, cikgu. Okey. Jadi menjawablah soalan ni. Biasanya soalan B ni yang I ni dapat 3 markah. 3 markah korang. Okey. Jadi soalan 2, cari nilai X apabila Y. Dia kata maksudnya daripada jawapan ni, daripada jawapan I ni, dia suruh cari nilai X. Cari nilai. Maksud cari nilai ada nombor. Cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 21, K sama dengan berapa tu? 18 kan? Betul? Betul tak? Ni. Ya, Nampak? cikgu. Okey, jadi untuk nombor 2 ni, dia dah bagi tahu nilai Y ni. K adalah ni. Jadi dia nak cari nilai X. Nilai ni maksudnya dalam bentuk nombor. Yang ni kan ada dalam bentuk huruf sekali. Jadi awak salin balik soalan X sama dengan 2K tolak 6Y bahagi 2. Dia kata dah Y berapa, K berapa. Jadi kita ganti je lah. Ganti salin balik 2. Okey, K ganti dengan 18. 2 darab 18 tolak 6 darab Y berapa? Negatif 21. Okey. Tekanlah kalkulator. Dapatlah jawapan dia. Faham tak korang? Boleh? Faham. Faham? Okey, cuba kita kira. Dia kata 2 darab 18. Kita buat satu-satu. 2 darab 18. Okey. Tolak. Buat dalam kurungan. Buat satu-satu lah. 2 darab 18 dapat berapa? 36. 36. 36 tadi tolak dengan negatif 6 darab dengan negatif 21. Okey, kalau awak nak buat sekali atau ada negatif, awak buat kurungan Sebab biasanya kalau kita tak buat kurungan akan salah. Okey, dapat berapa? Dapat negatif berapa? 90 kan? Betul tak? Negatif 90 bahagi 2. Dapat negatif 45. Jadi, buatlah negatif 45. Macam ni. Faham tak korang? Boleh tak? Boleh ke tak korang? Korang dapat tak? Faham tak? Okey tak? Faham. Okey. Jadi, okey cikgu padam Boleh kan? Okey.
Seterusnya kita buat soalan yang ni. Okey. Antara berikut yang manakah ialah, awak dapat tak soalan ni? Dapat tak? Orang, dengar tak suara cikgu? Dapat. Okey. Dia kata antara yang berikut manakah ungkapan kuadratik? Ingat tak kuadratik? Belajar tak kuadratik? Ha? Belajar ke tak? Apa? Orang dengar tak? Kuadratik awak belajar tak? Belajar kan? Belajar. Cikgu. Okey. Belajar kan? Betul? Okey. Ingat tak persamaan umum bagi kuadratik? Dia kena ada apa? Awak rasa kalau kuadratik kena ada apa? Ada apa dalam persamaan dia? Okey, tak apalah. Kuadratik ni dia ada persamaan satu. Satu lagi dia ada ungkapan. Okey. Persamaan kuadratik dia kena di dekat persamaan tu kena ada sama dengan kosong. Yang ni dia tak ada sama dengan kosong. Dia tak tulis sama dengan kosong. Tak ada. Tak ada sama dengan kosong. Okey. Maksudnya persamaan umum dia kita kena hafal A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong. Okey. Persamaan dia. Contoh yang ni umum. Kalau dalam huruf nombor dia bagi macam ni, contoh 3x kuasa 2 tambah 6x tambah 2 sama dengan kosong. Pernah tak jumpa persamaan macam ni? Korang pernah tak? Ha? Ha? Apa? Pernah ke tak pernah? Pernah. Pernah kan? Okey. Form 3 belajar dah kan yang ni? Korang? Dengar tak? Yang pernah belajar tu form berapa? 3 kan? Betul tak? Betul. Okey. Pernah belajar kan? Takut ada yang kata tak belajar lagi. Tak silap cikgu tingkatan 2 belajar yang ni. Okey. Kuadratik ni cikgu nak ingatkan dia adalah tajuk yang penting. Kenapa? Tingkatan 4 awak belajar, tingkatan 5 belajar. Lepas habis tingkatan 5 awak masuk matrik ke, awak nak masuk diploma ke, nak masuk ijazah ke, belajar benda ni. Cikgu dekat universiti pun masih belajar benda ni. Ni pun belajar, yang ni pun belajar lagi. Benda ni kita belajar masa tingkatan 2 lagi. Okey, kuadratik ni adalah perkara asas dalam matematik. Ibarat kita belajar ABC lah. Belajar membaca. Kita belajar membaca, kita kena tahu dulu huruf A, B, C baru kita boleh baca. Macam itulah matematik. Untuk kita pergi ke tahap lebih tinggi, ni ibarat ABC. Kuadratik ni ibarat ABC. Dia adalah asas kepada matematik. Kalau awak tak faham yang ni, nanti tak boleh buat lah soalan yang berkaitan. Okey. Jadi, di sini ni adalah umum. Yang ni soalan, biasa soalan lah bagi. Okey, jadi kan. Untuk kuadratik ni, persamaan dia adalah sama dengan kosong. Kalau ungkapan, contohlah soalan bagi 6x kuasa 2 tambah 2x tambah 3. Tak ada sama dengan kosong. Maksudnya dia adalah ungkapan. Yang ni adalah persamaan. Faham korang? Faham tak? Boleh tak korang? Okey. Yang ni dia kata yang manakah ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni awak kena tahu, ungkapan ni awak kena tahu. Okey, dalam matematik ni awak kena tahu ayat dia je sebenarnya. Kalau awak tahu ungkapan ni macam mana, dia tak ada sama dengan kosong. Pemboleh ubah ni adalah huruf. Jadi huruf apa? Pemboleh ubah. A, B, C sampailah Z. Faham tak yang ni?
Yang ni faham ke korang? Boleh tak? Hello, ada orang Boleh. tak? Okey. Jadi, ungkapan dia tak ada sama dengan kosong. Antara A, B, C dengan D, yang mana confirm salah? Yang mana confirm salah? Ungkapan dia tak boleh ada sama dengan kosong. Jadi, yang mana confirm salah? Cepat. Yang mana? Yang tak ada sama dengan, yang ada kok sama dengan kosong. Yang mana yang ada sama dengan kosong? D. D kan? Okey, jadi D ni adalah confirm lah salah. Sebab dia bukan nak persamaan. Yang D adalah persamaan. Sebab kenapa dia sama dengan kosong? Dia nak ungkapan. Jadi antara A, B, C jawapan dia. Okey, lepas tu dia kata satu pun boleh ubah. Maksudnya dalam jawapan tu kena ada satu je pun boleh ubah. Iaitu satu huruf je. Kalau contoh dia bagi A, semua kena A. Contohlah kalau cikgu bagi macam ni. A, 3A kuasa 2 tambah 2B sama dengan 3. Kalau macam ni, dia ada berapa huruf di sini? A dengan B. Ada berapa huruf? 2 kan? 2 huruf. Maksudnya 2 pemboleh, dia ada 2 pemboleh ubah. Tapi sekarang, dia kata soalan nak satu je. Maksudnya kalau dia bagi X je lah. Kalau Y je lah. Faham tak korang? Boleh tak? Okey. Boleh. Okey. Kalau ungkapan dia kata ungkapan kuadratik. Kuadratik satu lagi yang kena kita tahu adalah kuadratik. Kuadratik maksudnya persamaan dia kena ada X kuasa 2, kena ada X dan C. C ni apa-apa nombor. Tapi ada juga soalan dia tak bagi nilai. Dia bagi macam ni. Contohlah cikgu buat 3X kuasa 2 tambah 5X tambah kosong sama dengan kosong. Contohlah persamaan yang ni. Ada soalan dia sebab C dia ni adalah kosong. Jadi dia tak tulis. Dia pun terus buat macam ni. Jadi betul. Yang ni pun betul. Yang ni pun betul. Faham tak korang? Sebab C kosong dia tak tulis terus. Boleh? Faham tak? Okey. Jadi kalau ungkapan dia tak ada sama dengan kosong je. Jadi antara yang A dengan B, awak rasa yang mana kuadratik? Kuadratik dia kena ada X kuasa 2, kena ada X. Lepas tu C ni ada dia buat, ada yang tak buat. Boleh je. Tapi dia kuadratik juga. Yang mana? A ke B ke C? Antara A dengan B dulu. Cepat. Yang mana kuadratik? Yang mana ada ciri-ciri kuadratik? Tak apa, cuba je jawab. Salah tak apa. Yang mana? Mana yang ada X kuasa 2 dengan ada X? A ke B? Cepat korang. A ke B? Cepat. A. Okey. Jadi, dia nak mana dia nak ungkapan kuadratik. Maksudnya yang tak ada sama dengan kosong. Jawapan dia antara A, B, C. Lepas tu dia kata satu pun boleh ubah. Satu pun boleh ubah betul lah ni. Sebab X dengan X je. Jadi satu je lah. X dengan X. Jadi satu huruf je. Jadi satu pun boleh ubah. Jadi semua tiga-tiga ni satu pun boleh ubah. Tapi yang membezakan adalah kuadratik. Kuadratik cikgu kata kena ada X kuasa 2, kena ada X. Yang C ni ada juga soalan tak bagi. Faham tak? Tak bagi nilai. Maksudnya ibarat kosong. Jadi antara A dengan B, kawan awak kata A. Jadi A lah jawapan dia. Kenapa bukan B? Sebab B ni bukan kuadratik. B adalah persamaan linear. Kuadratik dia kena ada X kuasa 2. Ni. Sebab tu ni adalah formula dia. Kuadratik ingat ni formula dia. Okey, kenapa bukan C? Sebab dia dalam bentuk macam ni. Faham tak korang? Faham tak? Faham tak?
Boleh ke orang? Faham. Okey. Okey, lepas tu kuadratik, awak ingat ni persamaan. C ni kalau dalam masa sama, C orang panggil dia sebagai pintasan. C adalah apa? Pintasan. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Tentukan pintasan Y bagi fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Kuadratik lagi. Apa? Dengar je perkataan kuadratik, awak hafal ni. Persamaan ni. Wajib hafal. Sebab kenapa? Kita nak jawab soalan kuadratik, kita rujuk persamaan ni. Okey? Okey. Jadi, ni persamaan umum dia. Ni yang dia bagi. Awak rasa negatif 7 ni nilai A ke banding dengan yang ni? Negatif 7 tu nilai A ke B ke C? Tengok sini. Yang ni. Yang dia bagi. Banding dengan persamaan umum. Banding dengan formula dia. Awak rasa negatif 7 tu A ke B ke C? Yang ni negatif 7. Cepat nilai apa? Kita bandinglah di sini. Tepi X kuasa 2. Dia nilai apa? A ke B ke C? Dia tepi X kuasa 2. Negatif 7 ni. Jadi negatif 7 ni nilai A ke B ke C? Cepat. Tengok sini. A. A. Okey, bagus. Jadi nilai A adalah negatif 7. Okey, B. Nilai B banding. B berapa? Tengok sini. Tepi B adalah nilai tepi X. Nilai tepi X berapa? 21. Okey, jadi B adalah 21. Okey, nilai yang tiada X kat tepi adalah nilai C. Jadi C berapa? 16. 16, pandai. Okey, lepas tu cikgu kata dalam persamaan formula ni kita kena tahu C adalah nilai pintasan. Dia kata tentukan pintasan bagi fungsi kuadratik. Jadi awak dengar je perkataan kuadratik, awak buat formula ni. Lepas tu awak tahu C adalah pintasan. Jadi nilai C adalah pintasan. Nilai C adalah 16. Jadi yang mana satu nilai pintasan? A, B, C, D. Yang mana jawapan dia? Ni A dia kata jawapan 30. B 21, C 16, D 14. Mana jawapan dia? Pintasan adalah nilai C. Nilai C kita di sini berapa? Nilai C kita di sini berapa? 16. Jadi pintasan adalah apa? 16 lah kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, jadi jawapan dia C lah. Dia kata tentukan pintasan. Nilai pintasan adalah dekat ni C. Jadi C kita adalah 16. Jawapan pun C 16. Boleh? Boleh tak korang? Faham tak? Faham tak? Okey ke tak? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi soalan nombor. Yang ni dah buat? Yang ni dah buat ke belum? Korang dah buat ke semalam? Belum kan? Belum. Okey. Yang ni kita buat. Okey, dia kata nyatakan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah tadi cikgu kata kena adalah huruf kan? Betul tak? Bukan nombor, huruf. Jadi huruf tu dia boleh bagi antara A sampai Z. Tapi dia kata satu je pemboleh ubah. Lepas tu apa lagi yang kita kena bulat yang penting? Persamaan linear. Tadi kita belajar persamaan kuadratik. Persamaan ni ada dua, linear dengan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik awak nak ingat formula ni je. A X tambah B X tambah C sama dengan kosong. Okey. Kuadratik beza dia dengan linear, dia ada kuasa 2. Kalau linear dia tak ada kuasa 2. Tak ada kuasa 2.
Faham? Faham tak? Faham. Okey. Jadi dia bagi ni persamaan linear lah sebab tak ada kuasa 2. Kalau ada kuasa 2 automatik dia kuadratik. Okey, dia kata dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya satu huruf je. Awak rasa ni satu pemboleh ubah kan? Satu ke dua? Dia bagi Y dengan Y. Satu pemboleh ubah ke dua? Satu huruf je. Satu ke dua pemboleh ubah? Berapa pemboleh ubah? Macam ni, nak tahu pemboleh ubah dia satu ke dua, kalau satu huruf, dia satu pemboleh ubah. Kalau dua huruf, contohlah dalam tu dia bagi 2x tambah 3x sama dengan kosong. Maksudnya satu pemboleh ubah lah. Kenapa? Dia satu huruf je, iaitu x je. X sahaja. Huruf x je. Huruf X sahaja, iaitu satu huruf je. Jadi dia satu pemboleh ubah. Kalau dua huruf, maksudnya dia dua pemboleh ubah. Maksudnya contoh di sini dua huruf. Contoh, dia bagi 2X tambah 3Y sama dengan kosong. Huruf dia ada dua, iaitu satu huruf X, satu huruf Y. Jadi dia dua pemboleh ubah. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Jadi di sini soalan nak yang satu pemboleh ubah. Dia suruh nyatakan sama ada yang berikut persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Betul ke tak? Okey, yang ni berapa pemboleh ubah? Satu ke dua? Satu. Jadi betul ke tak? Ya ke tak dia satu pemboleh ubah? Ya ke tidak? Dia satu pemboleh ubah. Yelah kan? Okey, yang ni kita tengok berapa pemboleh ubah awak rasa ni? Berapa huruf? 3. 3. Jadi dia berapa pemboleh ubah? 3. 3. Jadi betul ke, ya ke tidak? Dia nak satu je. Tidaklah kan? Betul tak? Betul. Okey, yang ni X. Ni X. Satu ke dua? 1. Okey, jadi ya ke tidak? Ya. Ya. Okey. Faham tak yang ni? Faham. Faham Okey. Yang lain faham ke? Orang lain faham? Boleh Okey. Kita buat soalan yang seterusnya. Okey. Dan ni kita dah buat kan? Okey, yang ni. Kuadratik lagi. Kuadratik ni soalan penting. Soalan penting. Sebab tu cikgu kata kuadratik ni awak masuk tingkatan 4, tingkatan 5 akan belajar kuadratik ni. Sampailah universiti pun awak akan belajar. Kenapa? Sebab tengok sikit-sikit kuadratik, sikit-sikit kuadratik. Okey, nampak je perkataan kuadratik, ingat persamaan formula dia. Apa formula dia tadi? X kuasa 2 tambah apa? Ingat tak tambah? Cepat. X kuasa 2 tambah apa? Apa formula dia? Tambah BX tambah. Sini apa? Cepat. Tambah C. Okey, sama dengan kosong. Okey, dia kata merupakan punca. Okey, kalau kuadratik, awak jumpa ayat punca adalah dia nak nilai X1. Punca ni maksudnya nilai X1 dan nilai X2. Cara nak dapat X1 dengan X2 adalah dengan tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey. Cara dia nak dapat punca dengan menggunakan tekan kalkulator. Tapi kita nak tekan kalkulator, kita kena tahu dulu nilai A,
nilai B, nilai C. Sebab kenapa? Dalam kalkulator kita kena masukkan nilai A, kita kena masukkan nilai B dan kita masukkan nilai C. Okey, jadi daripada persamaan ni, kita pun banding dengan formula. Okey, awak rasa daripada persamaan ni nilai A dia berapa? 3 ke 7 ke 6? Cepat. Banding. 3. Okey, bagus. Pandai. Formula 3. Okey, B. B adalah 7. Okey, C. C adalah 6. Okey. Jadi, awak nak tahu nilai punca, cikgu kata dengan tahu nilai punca adalah nilai X. Punca ni adalah nilai X1 dan nilai X2. Cara nak dapat nilai X1 dengan X2 adalah melalui tekan kalkulator. Okey, caranya kalau awak guna formula kalkulator hitam tu dia lain sikit Cara tekan yang ni guna kalkulator ni. Okey. Tekan dia, kita pilih kalau guna kalkulator ni awak tekan pilih equation. Kalau awak guna yang hitam tu awak tekan dekat mode ni 3 kali. Tekan mode 3 kali. Lepas tu jumpa dia tulis equation, pilih equation. Lepas tu tekan sebelah ni. Tekan sebelah ni 1. Lepas tu dia tanya degree 2 atau 3. Pilih degree 2. Degree 2 maksudnya kuasa. Kuasa dia. Sekarang ni kan kuasa paling tinggi adalah 2. Sebab tu kalau guna kalkulator hitam kita pilih degree 2. Kalau guna kalkulator ni senang je. Kita pilih nombor 5. Kenapa pilih nombor 5? Sebab equation. Persamaan. Okey. Lepas tu kita pilih antara nombor 1, 2, 3, 4 mana persamaan yang sama. Ialah persamaan nombor 3. Tekan. Okey, dia pun tanya nilai A berapa. Tadi nilai A kita adalah 3, betul tak? Tekan 3, buat sama dengan. Dia tanya B pula. B adalah 7. Tekan 7. Buat sama dengan pula. C berapa? Negatif 6. C negatif 6 bukan 6. Sebab ni ada negatif, cikgu silap tadi. C adalah negatif 6. Jadi tekan kalkulator, dapatlah nilai. Dia pun bagi nilai X1. Jadi punca kalau kertas 2 dia bagi nilai X1 ni adalah awak pun tulis je lah macam ni. 2/3 X2. X2 berapa? Nak tahu X2 tekan lagi sekali sama dengan. Dia pun tulis X2 sama dengan negatif 3. Okey. Tapi untuk jawapan dia bagi salah satu je. Awak rasa jawapan dia A, B, C, D. Yang mana? Yang mana? A ke B ke C ke D? D. Okey. Ya ke B? A ke B? Cuba tengok elok-elok. Yang punca kita tengok jawapan dia, kita dapat nilai punca X1 dengan X2 adalah X1 2/3. X2 dapat negatif 3. Jadi satu yang ni dan satu lagi yang ni. A kan? Betul tak? Negatif 3 yang ni. Betul tak? A kan jawapan dia? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay. Faham korang? Faham tak? Okay, jadi ingat. Kuadratik ni apa yang awak perlu ingat? Tulis penting. Awak belajar lepas ni pun. Ni tajuk paling famous lah bagi cikgu rasa. Memang cikgu, bukan cikgu rasa, memang ya. Okay. Kuadratik. Apa yang awak kena ingat? Satu, awak kena ingat formula. Tulis. Formula dia adalah A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Okay. Lepas tu awak kena tahu punca. Punca atau punca. Maksudnya nilai X1 dan nilai X2. Punca ni adalah jawapan nilai X1 dengan X2. Cara nak dapat, tekan kalkulator. Okay. Lepas tu, apa lagi? Kuadratik dia juga ada graf. Graf dia ada 2. Graf senyum dengan graf masam. Pernah tak jumpa yang graf macam ni?
Dia plot, dia buat bentuk macam ni. Pernah tak? Pernah tak korang? Satu lagi yang macam ni. Pernah? Pernah tak? Pernah kan? Pernah. Okey. Jadi graf ni awak nak tahu sebenarnya dia graf kuadratik. Tapi kenapa dia ada dua? Graf senyum dengan masam. Contoh kita nak beza dia senyum dengan masam. Kita tengok berdasarkan nilai A. Okey, di sini nilai A adalah 3. Sebab kalau graf senyum A dia kena positif, nilai positif. Kalau graf masam, A dia adalah nilai negatif. Okey, jadi di sini dia bagi A adalah 3. A adalah 3. Jadi graf ni positif. Positif adalah graf senyum. Jadi bentuk untuk graf persamaan kuadratik ni sebenarnya bentuk dia macam ni. Faham tak? Lepas tu, ni bentuk dia. Lepas tu dia kata kita tak tahu. Sekejap. Kita tahu C ni adalah C. C tadi kita kata pintasan. C adalah pintasan. Satu lagi tulis C ni adalah pintasan. Soalan akan tanya ni. Pintasan adalah C. Jadi pintasan adalah nilai negatif 6. Okey, pintasan ni kalau graf, soalan boleh bagi persamaan. Dia suruh kita lakar graf. Jadi cara nak lakar adalah awak tengok A 3 maksudnya positif. Graf senyum. Okey, graf senyum. Tapi dia kata pintasan C. Pintasan adalah nilai C. Pintasan adalah pintasan Y. Pintasan adalah apa? Pintasan ni sebenarnya dia yang menyentuh garis yang menyentuh paksi Y. Garis yang menyentuh paksi Y. Okey, pintasan ni adalah garis yang menyentuh paksi Y. Okey, pintasan dapat berapa? Negatif 6. Jadi yang menyentuh paksi Y di sinilah. Jadi di sini kita plot dia, tulis negatif 6. Awak dapat dah 3 markah di sini. Lakar graf. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey, jadi untuk kuadratik ni, sebab tu cikgu kata kuadratik penting. Sebab kenapa? Daripada formula kita dapat nilai pintasan. Daripada formula kita dapat tahu graf dia senyum ke masam. Daripada formula juga kita tahu nilai A, nilai B, nilai C untuk cari punca. Sebab nak cari nilai X1, X2 kita kena tekan kalkulator masukkan nilai A, B, C. Sebab tu formula ni memang kena hafal. Okey, jadi daripada formula juga kita nak buat graf. Sebab kenapa? Kita nak buat graf senyum, lakar graf senyum, kita kena tahu nilai A. A dia ni sama ada positif ke negatif. Kalau contoh dia buat negatif 3 di sini. Awak pun lakar je lah graf tu kena buat masam. Faham? Faham? Faham. Okey. Jadi itu sajalah untuk kelas kita pada malam ini. Habis dah kelas kita. Okey, untuk pengetahuan korang semua, cikgu last mengajar korang malam ni ya. Lepas ni cikgu dah tak mengajar korang, akan diganti dengan cikgu barulah. Jadi itu sajalah untuk kelas kita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada? Tak ada Okey, jadi itu sajalah untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih korang. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.